Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik semua. Selamat datang ke channel Cikgu Matematik Soalan Rendah. Klik subscribe untuk tengok video-video yang seterusnya dan yang terbaru. Dan sekarang, mari kita belajar tentang pecahan, pengangka dan penyebut dan apa itu pecahan wajar dan pecahan tidak wajar. Okay, mari kita mulakan adik semua. Yang pertama adik semua, apa kata untuk memahami tentang pecahan, kita tengok satu contoh, ada satu kuih ni. Kuih ni, kalau kita tengok sekali rupanya macam pizza pun ada, saiz dia punya rupa kan, macam pie pun ada. Tapi ini adalah kuih tart telur Mungkin biasa tengok dekat pasar raya ke kedai bakery semua tu kan. Dan bayangkan kuih tart ni besar, tu besar pinggan ni kan. Dan sekarang untuk kuih ni, mari kita bayangkan, kita lihat dia daripada atas dan kita gambarkan ataupun kita simbolkan dia dengan satu simbol bulatan begini. Untuk kuih ni Dan kuih ni pula, satu bulatan ni pula, kita pecahkan dia kepada dua bahagian. Pecah dua bahagian, kemudian kita pecahkan lagi dia kepada menjadi 4 bahagian. Jadi, setiap satu bahagian ini adalah dinamakan sebagai pecahan semua. Pecahan apa? Setiap satu bahagian ni dinamakan sebagai 1/4 pecahan ni. Ini pun 1/4, ini 1/4 dan ini pun 1/4. Jadi, pecahan 1/4. Mari kita tengok pecahan 1/4 ni, apakah maksudnya? 1/4 ini, yang bahagian atas ni, nombor 1 ni, ini dinamakan sebagai pengangka. Bahagian atas pengangka, yang bawah ni pula dinamakan sebagai penyebut. Pelajar-pelajar, cikgu tengok, pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, sampai ke orang dewasa sekalipun sebenarnya, masih ramai yang keliru. Pengangka ni yang mana satu, penyebut mana satu, atas ke bawah, selalu keliru kan. Jadi, kalau tak nak keliru, caranya mudah saja, ini betul nak ingat dia. Cikgu dah sediakan kat sini, pengangka. Cikgu dah sediakan pengangka, hujung dia huruf besar A ni kan. Dan penyebut pula ada B ni huruf besar. Apakah maksudnya? Untuk kita ingat, pengangka A. A ni untuk atas, duduk kat atas. So kita ingat pengangka, ingat A, ingat atas. Jadi orang kata pengangka ni adalah 2. Terus kita bayangkan 2 dekat atas contohnya kan. Penyebut pula B ni, apa kita buat? B ni untuk bawah. Katakanlah kita masih keliru lagi, tak ingat atas bawah, ingat penyebut B. B bawah. Jadi pilih salah satu mana kita nak ingat, atas ke bawah. Duduk boleh lah sebenarnya kan, terpulang pada kita punya cita rasa masing-masing nak ingat yang mana. Tapi kena ingat pengangka atas, penyebut dekat bawah. Sekarang bayangkan ada semua kita ada 4 bahagian ataupun 4 pecahan daripada kuih tadi, dan katakan kita makan 2 bahagian daripada kuih tersebut. 2 tu kita makan. Bila kita makan, ini adalah 1/4, kita makan lagi 1/4, jumlahnya adalah 2/4. Sama macam tadi kita belajar, 2 ni adalah pengangka, 4 ni adalah penyebut. Kan? Jadi katakanlah kita makan lagi 2 bahagian juga. 2 bahagian pun kita makan lagi 1/4, campur lagi 1/4, ini adalah 2/4. Sama macam tadi, ini adalah pengangka dan ini adalah penyebut dia. Okey, sekarang semua, mari kita tengok Apa jadi kalau kita makan semua sekali ni? 4 bahagian, kita makan 1/4, tambah lagi 1/4, tambah lagi 1/4. Jadi jumlah semua sekali adalah 4/4. 4/4 ni sama juga, ini adalah dia punya pengangka dan ini adalah dia punya penyebut. Dan ada semua untuk pengetahuan 4/4 ni adalah sama dengan 1. 4/4 sama dengan 1. Ada yang pelik, kenapa 1? Apa 1 tu? 1 tu adalah satu keseluruhan kuih yang telah kita makan tadi. Kuih tart telur ni kan. Itu yang 1 yang dimaksudkan tu kan. Okay, sekarang kita tengok yang seterusnya. Macam mana pula kalau kita ada, katakanlah kita ada 2 kuih ni. Dan ada 1, sekarang ada 2. Sebab apa? Mungkin sebab kita nak ajak kawan-kawan datang ke rumah untuk makan kuih ni kan. Kawan datang nak belajar katakan. Jadi mak kita belikan 2 kuih ni yang besar supaya mudah kita nak makan sama-sama kan. Okey, sama juga kita bayangkan kita wakilkan 2 kuih ini dengan 2 bulatan begini. 1 dan 2. Kemudian setiap satu kuih ini kita pecahkan dia kepada 2 bahagian, kita pecahkan dia kepada 4 bahagian. Kan? 4 bahagian begini. Jadi, setiap satu bahagian ni ataupun satu pecahan ini saiznya adalah 1/4. 1/4 daripada keseluruhan kuih tadi tu. Jadi ada semua. Bayangkan bila kawan kita datang, mak kita keluarkan kuih ini, kawan-kawan kita makan, ini bahagian yang mereka makan. Satu bahagian, 1/4, 1/4 semua ni, kita dapat 4/4. Lepas tu satu bahagian lagi ni, 1/4 dan 1/4.
jadi 2/4. Jumlahnya adalah 6/4. Selebihnya simpanan peti ais kan. Jadi sekarang mari kita tengok. 6/4 ni, kita letak kat sini 6/4 ini masih lagi dia punya pengangka dan 4 ni adalah dia punya penyebut. Dan 6/4 ini dinamakan sebagai pecahan tidak wajar. Okay, apakah maksudnya pecahan tidak wajar? Mari kita tengok semua. Pecahan tidak wajar adalah pecahan yang mempunyai pengangka lebih besar daripada penyebut dia. Tengok dia punya pengangka yang atas ni lagi besar daripada penyebut yang bawah ni. Jadi, apabila pengangka lebih besar, bahagian atas lebih besar daripada yang bawah, ia dinamakan sebagai pecahan tidak wajar. Kan? Contohnya, kita ada 7/3. Tengok. Atas besar, bawah kecil je kan. Ini dinamakan sebagai pecahan tidak wajar. Kita ada 9/4. Pecahan tidak wajar. 17/11. Wajar ke tak wajar? Tidak wajar juga sebab dia punya pengangka lebih besar. Dan mungkinlah nombor lebih besar lagi. 200/115. Atas masih lebih besar daripada yang di bawah ini. Ini dinamakan sebagai pecahan tidak wajar. Bila ada pecahan tidak wajar, mesti ada pecahan wajar kan? Pecahan wajar ni apa pula? Terbalik daripada pecahan tidak wajar. Pecahan wajar adalah pecahan yang mempunyai pengangka lebih kecil daripada penyebut. Maksudnya yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Jadi contohnya, mari kita tengok. Mana satu pecahan wajar, mana satu tidak wajar Katalah cikgu berikan 2/3. Ini wajar ke tidak wajar? Cuba tengok. Dia punya pengangka, dia punya penyebut. Mana lebih besar? Ini nampak dia punya pengangka lebih kecil kan? Jadi ini adalah pecahan yang wajar. Kalau cikgu berikan 7/2, wajar ke tidak wajar? Tengok, pengangka lebih besar. Bila pengangka lebih besar, ini adalah pecahan tidak wajar. Katakanlah kita dapat 16/15. Wajar tidak wajar? Ya. Jawapan adalah tidak wajar sebab pengangka lebih besar. Kalau kita berikan 200/202, mana satu agaknya? Wajar ke tidak wajar? Atas lebih kecil daripada yang bawah kan? Walaupun sikit dia kecilnya, ini adalah pecahan wajar. Kalau kita dapat 8/9, wajar ke tak wajar? Ya, wajar. Kalau kita dapat 5/4, ini adalah pecahan tidak wajar sebab atas lebih besar daripada bawah kan? Pengangka lebih besar daripada penyebut. Kalau kita dapat contohnya 8/12, senang je, wajar. Kalau kita dapat 4/5, wajar juga. Dan akhir sekali, kalau kita dapat 20/18, ini adalah pecahan tidak wajar. Baik semua. Mari kita berpatah balik kepada situasi yang kita tengok tadi. Okey, kawan-kawan kita datang, kita dah makan 6/4 daripada kuih tat telur tadi kan. Okey, sekarang apa jadi kalau kita dah makan semua sekali? Semua sekali kita makan. Tinggal dalam peti itu kita habiskan juga. Jadi kita sudah habiskan 8/4 daripada kuih tadi tu kan. Nak kira macam mana? Ini 1/4 tambah jadi 2/4, 3/4, 4/4. Ini pun sama juga 4/4. Dan itu semua untuk pengetahuan, ini adalah pecahan yang tidak wajar kan. Sebab dia punya pengangka lebih besar daripada dia punya penyebut. 8/4 ini ada semua untuk pengetahuan, dia sama dengan 2. Tadi 4/4 sama dengan 1 kan. 8/4 sama dengan 2. Macam mana nak tahu? Dua cara nak tengok Yang pertama, kita kena bahagi 8, kita bahagikan dengan 4. Okey, 4 kali berapa sama dengan 8? Jawapannya 2 kan. 4 kali 2 sama dengan 8. Lepas tu tidak ada baki. Jadi jawapannya adalah 2. Tengok 8/4 sama dengan 2. Cara yang lebih mudah nak tengok adalah tengok gambar rajah ni kan. Ini jumlah kita makan tadi. Ini 8/4. Perasan tak, ini adalah 2 kuih tat yang kita makan tadi. Jadi 8/4 sama dengan 2 ada semua Baiklah, ada semua. Dalam sesi ini sebenarnya kita sudah belajar tentang pengangka dan penyebut, dan juga kita sudah belajar tentang wajar dan tidak wajar. Sekarang tugas adik semua adalah cuba buat lagi latihan-latihan begini. Cuba tengok kita punya buku matematik, soalan-soalan berkenaan dengan pecahan, dan cuba pastikan yang mana satu wajar, tidak wajar, dan kena ingat mana satu penyebut dan mana satu dia punya pengangka. A dengan B tadi kan. Okey, ada semua. Jangan lupa klik subscribe untuk dapat tengok video-video terbaru daripada channel Cikgu Matematik Sekolah Rendah ni Okey, kita jumpa dalam video-video yang seterusnya. Terima kasih ada semua. Jumpa lagi.